Maka Allah Ta'ala di surat Al-Hasyr, Allah berfirman ayat ke-9 surah Al-Hasyr, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa lam yajidu fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Sidang jemaat sekalian, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita baru saja melepasi hari raya Nahar ataupun hari raya Korban yang lepas, dan boleh saya katakan majoriti di kalangan kita, bahkan mungkin kesemuanya telah mengambil bahagian dari sudut material korban, iaitu kita memperuntukkan harta kita dan kita kembalikan harta itu kepada Allah melalui ibadat korban. Namun sebaliknya, sunat muakkad di sebalik tuntutan kita melaksanakan ibadat ataupun pengorbanan material itu, yang paling utama yang Allah mohonkan daripada kita adalah sejauh mana kita mampu menilai arti sebenar pengorbanan. Di sebalik wang ringgit yang dihabiskan, hati manakah yang akan diterima oleh Allah di sebalik pengorbanan kita? Justru tuan-tuan sekalian, kita cuba membayangkan seseorang yang mengambil bahagian dari daging korban itu, tetapi dia masih lagi memikirkan apa yang dia akan terima melalui hasil korban dia, maka sebenarnya secara tidak langsung kita sudah pun terjebak di dalam konflik nilai pengorbanan. Dia ambil bahagian, kemudian dia kata kat JK Masjid, saya nak ekor, saya nak rekrutan pinang. Sebab saya ambil ibu bahagian ni. Saya ambil satu bahagian, saya nak daging perut sikit boleh tak? Sebab saya regular masjid ni. Dia menilai apa saja pemberian yang diberikan itu, apa pulangan yang akan dia dapat. Adakah ini dinamakan sebagai pengorbanan? Sedangkan maksud atau nilai pengorbanan sebenar itu adalah sejauh mana dia mampu mengeluarkan apa sahaja yang dia ada untuk demi kebaikan orang lain atau kesenangan orang lain, tanpa memikirkan apa kesenangan yang boleh dia terima. Ini nilai sebenarnya. Itu konotasi yang pertama. Dan yang keduanya ialah bagaimana Nabi SAW mengajar kita, orang yang mengambil bahagian korban, mereka disunatkan, begitu elok kita ikut sunnah ini, iaitu siapa yang ambil bahagian berkorban, dia sunat makan hati dan limpur binatang ternakan tersebut yang dikorbankan. Sunat itu adalah sunat dari segi contoh, berarti kita tiru dapat pada sunat. Tetapi dari sunat yang kedua yang Nabi nak tunjukkan ialah orang yang ambil bahagian, orang yang menginfakkan hartanya itu, bila sejauh mana dia tak fikir daging mana yang dia nak ambil. So Nabi ajar kita ambil daging yang paling rendah grade, memberi gambaran bahawa bukan hati dan limpur itu yang paling bagus, tidak, tetapi nak tunjuknya bahawa untuk diri sendiri kalau boleh ambil benda yang tidak ada nilai. Itu highlight yang Nabi tunjuk. Berarti nilai sebenar pengorbanan itu adalah yang datang dari dalam sejauh mana kita buat sesuatu untuk orang lain tanpa fikir apakah pulangan yang akan kita dapat. Justru ayat yang ke-9 surah Al-Hasyr yang saya bacakan di awal tadi, ada 3 karakter, ada 3 attitude golongan Ansar yang kita kena contoh untuk mendapatkan nilai pengorbanan. Banyak lagi contoh lain, cuma masa yang terhad saya ambil 3 attitude ini. Sama-sama kita nilai adakah kita sudah mencapai atau tidak 3 karakter golongan Ansar. Allah berfirman, di kalangan golongan Ansar ini mereka ada sifat-sifatnya, dan antaranya ialah yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka seronok, mereka excited, mereka gembira terhadap orang-orang yang berhijrah datang ke tempat itu. Dia dengar orang-orang Mekah yang ditindas, dia dengar orang-orang yang susah itu datang berhijrah di kalangan muhajirin, yang datang tanpa bawa sebarang benda, yang jutawan meninggalkan hasil keuangannya di sana, yang ada aset meninggalkan aset di sana, dan ramai lagi di kalangan miskin baru masuk Islam. Tetapi orang-orang Madinah yang selesa, yang hidup dengan penuh ketenangan di Madinah, mereka excited bila kata orang-orang susah ni nak datang ke tempat dia.
Tapi fikir Allah bila. Dia boleh excited. Kita tengah makan nasi tengah hari, lauk ketam. Dah 2 bulan tak makan ketam. Ketam kan cukup je saya seorang. Tiba-tiba Assalamualaikum, ada pula orang bentuk kat luar. Allah, siapa pula datang time ni. Golongan Ansar, mereka dengar orang-orang Mekah nak datang ke Madinah. Mereka seronok, teruja, malah mereka tak cuba sabar menanti kehadiran mereka. Sehingga ada yang renovate rumah, ada yang prepare rumah lain, ada yang besarkan bilik, ada yang cat. Semuanya nak meraihkan kehadiran orang Mekah. Moralnya ialah kita seronok bila dengar ada orang berubah tuan. Dan semoga sekarang seronok, kita harap pertama yang akan bantu. Itu attitude yang pertama. Attitude yang kedua golongan Ansar, walam yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Tidak ada langsung dalam hati mereka, dalam sembari mereka satu perasaan pun nakkan sesuatu daripada orang-orang Muhajirin tadi terhadap apa yang telah mereka beri kepada golongan Muhajirin. Bagi sesuatu benda, dia tak fikir langsung apa dia dapat. Ini attitude yang kedua. Dan kita faham golongan Ansar dia bukan bagi duit sikit. Dia bagi rumah yang ada isteri lebih daripada seorang, dia minta pilih yang mana satu nak. Dan isteri pun rela, abang kita akan berpisah pada hari ini kan Allah takdirkan saya akan dibungai oleh orang-orang Mekah pula bang. Ini nilai sunnah pengorbanan. Yang ni jangan tiru lah. Tiru yang dulu tu boleh jangan bagi isteri pula. Itu saya rasa tak perlu lah, jaga betul nanti. Tanpa okey. Baik. Nilai pengorbanan itu yang tak langsung fikir apa dia boleh dapat balik. Dan dia bagi itu bukan benda biasa, benda yang luar biasa. Okey ya, tak langsung fikir bila saya bagi, saya dapat balik. Saya bagi, apa saya dapat balik tak fikir langsung. Apatah lagi pujian, apatah lagi apa sahaja yang memberikan keuntungan pada si pemberi. Itu titik kedua. Titik ketiga ialah wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Allah kata karakter golongan Ansar, mereka mengutamakan orang lain daripada diri mereka sendiri walaupun mereka susah. So saya rasa kombinasi 3 perkara, attitude, 3 identiti golongan Ansar ini, kalau kita combine dari elemen hidup kita, saya nak cuba letakkan motto tuan-tuan, dan saya rasa motto hidup ini kalau boleh kita kena ada berdasarkan prinsip pengorbanan ni, yang kita panggil bermakna di hidup kalau kita boleh bantu orang, berarti di hidup kita kalau kita boleh memberi kepada orang lain, bernilai diri kita kalau kita sanggup untuk bantu atau tolong atau memberi kepada orang. Kita rasa puas dengan apa yang kita boleh tolong. Contoh mudah, kita traffic jam, kita tiba kat jalan raya, apa hal ni traffic light ni biasa okey je. Setelah 10 minit tersebut, 10 minit tersebut, akhirnya nampak kereta satu-satu lain berkata kiri. Oh, banyak kereta breakdown dekat depan traffic light. Setelah 15 minit, 20 minit, siapakah di kalangan yang susul kiri itu yang cuba buka tingkap tanya asal kereta breakdown? Hanya memerlukan beberapa saat turunkan tingkap dan tanya apa hal ni? Tak tahulah, tak boleh start bateri kot. Orang yang memiliki attitude Ansar, dia akan pusing saja kan traffic light itu dah menghadap 2 enjin, akhirnya keluarkan jumper yang ada dalam bonet dan hanya jumper memerlukan beberapa saat untuk menghidupkan kembali kereta. Apakah yang berlaku pada golongan Ansar yang menolong ini? Dia rasa puas bila waktu boleh start kereta, dan bila dia drive keluar tu, oh lega betul orang. Bukan kena bangga, tak. Nah, ambil dah RM10 tak, saya tak perlu RM10 itu jumper, tak perlu modal.